Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak ringkaskan, saya nak buka soalan, cuma saya nak sebut tang sini. Bila kita hidup pada akhir zaman, banyaklah pendapat dan banyaklah kekeliruan di kalangan hidup manusia. Semua manusia ada nafsu dia. Semua manusia ada kehendak dia, dan semua manusia nak mempertahankan dirinya. Dalam hadis yang riwayat Abu Daud, Nabi kata, idza ra'aitan syuhan muta' wa hawa muttaba'. Apabila kamu lihat pada akhir syuhan, kebakhilan yang ditaati dan hawa nafsu yang diikuti, fa'alaika bi khasati nafsik, hendaklah kamu berpegang dengan dirimu sendiri. Ini hari ini ada perbincangan tentang kehidupan ini, tetapi Nabi SAW kata akan berlaku ketika itu. Sebab itu satu orang kena balik pada diri dia balik. Kadang-kadang kita tanya tu imam macam mana, tanya mufti macam mana. Banyak Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak. Bila banyak perselisihan, kita tanya sana, kita tanya sini, tak apa. Kerana Quran kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kamu tak tahu. Tetapi sebelum kita tanya ahli ilmu, kita kena sentiasa minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi oleh kerana macam saya sebut, saya, tuan-tuan juga mungkin tiap-tiap hari duk sebut benda ni. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita pun tak ingat apa yang kita minta. Tiba-tiba kita sebut saja amin. Kita pun tak teringat apa yang kita aminkan. Idza ammana al-imamu fa aminu. Bila imam amin, kamu pun amin. Kamu amin apa pun kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita duk amin amin. Tak terasa kita minta supaya Allah bagi petunjuk pada kita, hidayah kepada, walaupun kita salat, tapi hidayah ini banyak. Betapa ramai orang yang salat, tapi selepas keluar daripada salat, ia memilih jalan yang salah. Kita heran juga dia sembahyang, tapi kemungkinan semasa dia sebut ihdinas siratal mustaqim, dia terlupa untuk minta benar-benar supaya Allah menunjukkan jalan lurus. Ini bukan tentu orang bawah, mufti, semuanya sama. Sebab hatta Nabi SAW sendiri menyebut, Allahumma ya Rabbul Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkum baina ibad fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allah, wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi, engkaulah yang mengetahui ghaib dan batin, engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus di atas apa yang mereka selisihkan. Kadang-kadang banyak perselisihan kita dalam hidup, tapi terlupa kita nak minta petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Maka saya ingatkan diri saya yang selalu cuai. Mungkin tuan-tuan boleh tumpang sekaki ingat hal ini. Maka apabila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita hadirlah perasaan kita minta ke Allah supaya Allah tunjukkan kita ini kepada siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Bukan jalan Tok Syekh, bukan jalan mufti, bukan jalan orang Perlis, bukan jalan orang Kedah, bukan jalan orang Saudi, bukan jalan orang Iraq, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Siapa dia? Nabiyin, siddiqin, syuhada, as-salihin, seperti Quran sebut. Para nabi, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar Siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu sebaik-baik teman. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang kau murka. Siapa orang yang kau murka? Ulama sebahagian tafsir sebut Yahudi, tetapi maksudnya siapa?
Maksudnya orang yang ada ilmu tapi dia tak ikut jalan ilmu ni. Dia tahu yang benar. Tanya dia yang benar, betul-betul yang benar. Betul-betul macam ni ya, tapi kita buat macam ni ya, dah semua ada buat macam ni. Ataupun betul-betul hadnu, tapi kita buat macam ni. Ramai Yahudi buat macam tu. Dia tahu Muhammad yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaqtumuna haqq wa hum ya'lamun. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi sebahagian di kalangan mereka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya, tahu saja tak cukup untuk mendapat petunjuk. Kena Allah bagi petunjuk, kena minta ke Allah. Ramai orang tahu, tapi ramai orang tahu wajib solat, tak solat. Ramai orang tahu wajib puasa, tak puasa. Ramai orang tahu antara benar dan salah, dia memilih yang salah. Bukan kerana dia tak tahu. Ramai orang alim juga sesat pada zaman, sebab tu Allah namakan Ahlul Kitab. Bukan Ahlul Kitab, bukan Ahlul Ghanam, bukan Ahlul Baqar, bukan ahli kerbau, lembu, peladang. Mereka ni Ahlul Kitab, orang yang mempunyai kitab, yakni tahu kebenaran kita, tapi mereka sesat. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Tidaklah pula orang-orang yang disesatkan. Kita dah tak tahu, orang lain bagi kita sesat ke atas. Salat membimbing kita. Kita perlukan salat. Bukan perlukan salat, kita perlukan salat yang khusyuk. Sebab tu tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sekali lagi, tuan-tuan juga. Banyak hajat kita minta kat Tuhan, tapi mintalah ke Allah, Allah bagilah aku ni termasuk di kalangan orang yang khusyuk dalam salat. Makan, kadang-kadang orang pergi jauh, jom ada satu kedai sedap, orang pergi makan sampai ke Penang, mana lintas bawa pasport PCR kerana nak makan yang sedap. Dalam hidup ini tidak ada hal yang lebih lazat daripada khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika salat, ketika sujud, Allah bagi nikmat. Saya tengok sebahagian orang tuan-tuan yang subuh kan, bukan bagus depan orang main semayang, tapi kadang-kadang tuan-tuan Allah bagi nikmat kita lupa. Sebahagian yang main tu tak lupa lah. Boleh sujud ni nikmat. Aqrabu ma yakun al-abdu min rabbih. Sedekat-dekat hamba daripada Tuhannya masa dia sujud. Kadang-kadang kita tengok bila sampai satu keadaan uzur, orang tak dapat sujud. Bukan kerana dia tak mau sujud, dia tak boleh sujud. Ketika itu barangkali dia pun akan tahu nikmatnya sujud. Maka ketika kita ada nikmat, boleh sujud, sujudlah. Bukan kata hatta sujud tu salah. Allah bagi keuzuran bila dia sakit. Tapi bila boleh letak dahi kita di lantai yang mana dia lebih rendah daripada punggung kita, yang biasanya orang muliakan kepala daripada punggung, lalu kita sebut Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allahu Akbar. Ia satu nikmat. Lalu kita minta, ya Allah, bagilah kepada saya ini. Fa'akthirud du'a fi sujud. Banyakkan doa semasa sujud. Nabi kata pada Ali, banyakkan doa masa sujud. Banyakkan doa. Kita bagi, ya Allah, bagilah aku ini, bagilah aku ini. Kadang-kadang orang ni macam-macam, dia nak pergi sana, dia tanya tak mana tempat mustajab doa. Bagilah kita pergi Mekah, tapi kita lupa antara yang mustajab doa semasa kita sujud, ketika kita salat. Ini adalah nikmat. Salat adalah nikmat. Salat adalah segala-galanya dalam hidup ini. Mungkin satu hari kita tak ada nak makan dan tak minum, tapi kita harap kita tetap boleh salat. Sebab itu saya pesan kepada orang tua, walaupun masuk hospital ke apa, jangan tinggal salat. Masa kita sihat, kita salat. Bila masuk, kita tak apalah aku keluar besok aku qada, dia kata. Tak boleh, kena salat. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Dalam hadis Imran bin Husain, Nabi kata,
Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua.